habis lagu dulu. Okay, mana kamera? Kejap. Okay, kita dah live rasanya. Kejap. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada awak berdua dan juga kita punya viewers. First of all, terima kasih sebab sudi jadi antara tetamu yang pertama untuk kita punya ini cerita saya versi behind the scene ataupun BTS. Okay, so basically ini cerita saya behind the scene ini adalah inisiatif ataupun idea untuk kita ketengahkan cerita-cerita di sebalik tabir apa yang kita boleh kongsikan lah sebagai kaki tangan Yayasan Peneraju. Sebab biasanya kita kan tengok ini cerita saya, kita feature kita punya scholars, success stories kan. So this time around towards celebrating our 10th anniversary next year, kita akan berceritalah cerita-cerita di sebalik tabir yang baik-baik saja insya-Allah dengan semua viewers kita. Okay? So sekarang ni untuk pengetahuan viewers lah, kita dah lebih merealisasi lebih 40,000 penerima faedah di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita akan dengar cerita dari kedua-dua jelitawan ini. Boleh kenalkan nama penuh, departmen mana dan dah berapa lama kerja di Yayasan Peneraju. Okay? Okay, terima kasih Anip. Kalau siapa yang tak tahu tu Anip ya. So terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada pihak yang terlibat kerana telah memilih kami berdua sebagai yang pertama untuk buat FB Live ni. We are very honoured and excited lah. Okay, so sebelum tu saya kenalkan diri saya. Saya Nisa. Saya dari Unit Strategic Engagement. Dah berapa lama dengan Yayasan Peneraju? Dari 2015. So you do the math lah. More than 6 years lah sekarang. Sepanjang saya di Yayasan Peneraju, saya serve 3 different units. Unit pertama dulu dikenali sebagai Program Management Office. Sekarang dikenali sebagai Program and Service Delivery Management, PSDM. Sehingga 2017, kemudian saya masuk ke unit Strategic Transformation. Sebelum saya masuk ke unit Strategic Engagement sehingga kini. Dari 2018 sehingga kini lah. Macam mana dengan Azri pula? Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Azri. Saya merupakan associate daripada Program and Service Delivery Management, PSDM. Saya telah berkhidmat di Yayasan Peneraju daripada tahun 2017. So hampir 5 tahun jugalah nak masuk di Yayasan Peneraju. Saya berkhidmat specifically di unit Tunas, salah satu teras di Yayasan Peneraju iaitu Peneraju Tunas. Saya boleh share maklumat dan juga info menarik berkenaan Peneraju Tunas ni. Sebenarnya salah satunya teras yang sangat fokus kepada B40 dan kita serve pada mereka daripada kumpulan pelajar sekolah rendah hinggalah di universiti. Betul. Okay, so saya cerita sedikitlah apa kerja kami di Yayasan Peneraju. Seperti saya banyak terlibat di belakang tabir lah, dari segi pengurusan untuk kita buat approval paper, kita buat kira-kira bajet untuk sesuatu program, dan yang paling uniknya selalunya kita akan dapatkan dapatan daripada input daripada industri ataupun daripada recommendation daripada pembacaan daripada universiti dan sebagainya untuk kita design dan develop sesuatu program yang khusus di Yayasan Peneraju untuk kita punya target group. So sebagai contoh, Peneraju Tunas ni kita datangkan selepas kita buat sedikit kajian dan juga information daripada pihak luar, kita datangkan package yang sesuai untuk pelajar
B40 tersebut. Adakah apa keperluan mereka di universiti ataupun di sekolah semua, and then kita datangkan program-program yang bersesuaian. So mungkin Kak Nisa nak tambah sedikit berkenaan apa yang kita buat di Yayasan Peneraju? Betul, sebenarnya Pak kata Azri, kita design program dan kita design program tu, whatever program yang kita design belum tentu diluluskan. Ya, betul. Program yang kita design banyak dan setiap program perlu diluluskan, perlu undergo kita punya komiti, kita panggil board lah. So semua program yang dijalankan oleh Yayasan Peneraju adalah program-program yang telah diluluskan oleh kita punya board of trustees, yang board of trustees lah. So Azri tadi daripada unit teraskan. So sebenarnya saya masa saya 2015 hingga 2017 saya sebenarnya serve unit Tunas juga. Saya serve unit Tunas. Saya cakap cerdas saya tadi. Oh, Tunas. So specifically untuk Tunas Geliga. Siapa yang tahu Yayasan Peneraju mesti dia tahu program Tunas Geliga adalah untuk program pelajar lepasan sekolah rendah masuk ke sekolah menengah. So in fact Azri adalah my successor lah. So kita nak cerita pasal saya rasa common semua orang tahu macam mana selection kita punya candidate, scholar kita macam mana selection dia. Not you met the minimum requirement, you are shortlisted, kita panggil untuk interview, you pass the interview and then you can become our scholar lah. Itu semua orang tahu. Tapi di belakang tabir sebenarnya proses untuk luluskan atau proses untuk kita nak apa? Temuduga dan evaluate setiap candidate tu adalah rumit dan very detail. So kami adalah salah seorang daripada komiti yang evaluate lah sebenarnya. So kalau ikutkan Tunas memang kita fokus pada B40. B40 bila kita cakap pasal B40, kalau ikutkan general punya term B40, definition dia adalah pendapatan isi rumah bawah 4,000. Tapi kebanyakan kita punya applicant dia punya pendapatan isi rumah ada kebanyakannya memang bawah 1,000 lah. Kan? Especially dekat luar bandar. So sebenarnya itu sesuatu yang menghiburkan lah sebenarnya bagi saya. Sebab diorang ada potential. Academic wise they pass. Betul. Minimum requirement diorang memang met lah minimum requirement. Tapi kita tak boleh nak paskan semua orang. Kita ada quota, kita ada budget. So saya personally masa kita nak evaluate kan Azri kan, kita memang satu-satu kami tengok profil pelajar. Betul. Memang kita interview satu-satu, kita buka file dia, kita tanya maklumat lanjut berkenaan macam mana dia belajar, macam mana apa kesusahan yang dia pernah hadapi sepanjang dia belajar sebelum ini, and then apakah langkah dan cara-cara mereka mengatasi segala kepayahan, ataupun kita nak tengoklah apa kegigihan pelajar tu untuk mendapatkan sesuatu yang dia ingin capai. Sebab kalau ikutkan orang susah di Malaysia ni ramai orang susah, tetapi kita nak cari mereka yang susah dan inginkan kejayaan, inginkan perubahan dalam diri. So that's why lah apabila kita membuat sesuatu penilaian semasa interview tu, kita nak tengok kesungguhan pelajar untuk mencapai yang lagi bagus. Betul. Saya sentuh sikit bajet tadi sebab Azri cakap pasal kita design program, lepas tu kita tengok bajet, berapa banyak bajet yang diluluskan. Seperti yang sedia maklum, Yayasan Peneraju merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Setiap tahun kita memang menerima bajet daripada Kementerian Kewangan. Memang bajet yang diluluskan adalah, tapi bajet yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan tu memang untuk program-program sedia ada dan program-program baru kita lah. Tapi bila kita nak buat program program-program lain yang mungkin memerlukan dana yang lebih, itulah di mana strategic engagement unit saya keluar untuk mencari penyumbang dana. Okey, penyumbang dana ni, kita punya penyumbang dana ada banyak. Dan dana yang boleh disumbangkan boleh melalui monetary or non monetary lah, in kind ataupun dari segi wang ringgit. So unit strategic engagement kita memang mengalu-alukan mereka memang mengalu-alukan mana-mana companies atau mana-mana entity yang berminat untuk bersama-sama Yayasan Peneraju dalam mendukung aspirasi dan juga to collaborate to build the nation, untuk sama-sama menyumbang dan membangunkan kita punya talent-talent Bumi Putra ni sama-sama berganding bahu dengan Yayasan Peneraju. Sekiranya berminat dan bagi saya kita punya objektif ni Azri,
beyond the world. beyond apa yang kita buat. Maksudnya sekarang ni macam Pak kata tadi selection tu kan. Kita nak pilih budak ni bukan senang. Dan dia sebenarnya mencabar kita punya credibility sebagai evaluator, yang mana kita paskan orang yang betul tak? Kita disapprove orang yang betul ke? Semua tu akan ditanya nanti. Itu adalah satu amanah yang sangat besar dan berat untuk pekerja-pekerja, especially staff Yayasan Peneraju lah. Okay, selain daripada selepas kita dah ambil pelajar, selepas proses selection and assessment, apabila mereka telah jadi scholars kita, tanggungjawab seterusnya di pihak kami adalah untuk memastikan pelajar-pelajar ini menjaga prestasi dari segi academic performance dan juga dia punya well-being, dia punya pembangunan kendiri dia lah, pembangunan sahsiah sebagai contoh. So di Yayasan Peneraju kita akan monitor perkembangan pelajar ni daripada awal sehinggalah mereka tamat sijil ataupun tamat latihan. So kalau program untuk pelajar tu sampai 5 tahun, so kita akan monitor lah sepanjang 5 tahun. So kalau program itu berlangsung sehingga 6 bulan, so kita akan monitor sehingga 6 bulan. So untuk makluman semua juga, dua perkara ni adalah benda yang penting kami sangat titik beratkan, sebab kita nak pastikan apa yang kita duit yang kita laburkan, dana yang kita laburkan kepada pelajar-pelajar ini mendatangkan impact, mendatangkan manfaat semula, terutamanya kepada diri pelajar, dan insya-Allah apabila mereka telah tamat pengajian semua, dia dapat bekerja, dapat kerja yang bagus, and then dapat terus menyumbang kepada masyarakat satu hari nanti. Dan juga sukacita saya kongsikan juga sebenarnya kami selain daripada kerja belakang takbir, sekali-sekala jugalah kita akan turun berjumpa dengan scholars kita. Itu yang paling seronok lah sebenarnya kan. Macam dalam Tunas Geliga tahunan kami ada camp selalunya lah sebelum pandemik. Tapi starting tahun 2020 ni, apabila telah berlakunya pandemik, kita terpaksa berubah cara kita bekerja, berubah cara kita sampaikan sesuatu program juga lebih kepada online. Lebih kalau nak buat engagement tu, kita pun terpaksa buat kumpulan-kumpulan kecil and then meet up secara Google Meet ataupun Zoom kan. Jadi benda ni antara perubahan besar yang berlaku starting 2020, tapi insya-Allah dengan keadaan sekarang yang semakin beransur pulih, kita looking forward lah sebenarnya nak jumpa scholars kita tu, sebab itulah satu-satunya peluang untuk kami staff Yayasan Peneraju ni untuk turun pergi ke kawasan luar bandar, berjumpa scholars di luar sana, and then berjumpa dengan kita punya program partner, kita punya collaborator juga, sebab bila kita turun padang ni lah baru kita dapat input daripada mereka, dan kita dapatkan cerita-cerita yang menarik untuk kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana. Betul. Mungkin Kak Lisa nak tambah lagi berkaitan engagement? Betul. Sebab kita itu memang macam kita punya annual event lah kan, Azri, kita nak engage dengan scholar. So untuk penyumbang dana kami, memang kami memberi the opportunity untuk mereka mengenali siapa sebenarnya yang mereka sponsor. Betul. Kita eye to eye, kita cakap. Kita memang untuk setiap engagement kita memang akan involve sekali kita punya penyumbang dana. So itu sebenarnya adalah saya rasa itu salah satu kelebihan juga untuk mereka-mereka yang menyumbang kepada kami, sebab memang kita Yayasan Peneraju dan penerima faedah kita memang very close lah sebenarnya kan. Selain daripada itu, saya nak tambah sedikit. Di Yayasan Peneraju kita ada satu program yang kita namakan Nature and Development Program, NDP. Dan ini sebagai kami punya kelainan lah. Apa yang kita tawarkan kepada pelajar tidak hanya tertakluk kepada pembiayaan sijil ataupun pembiayaan akademik seperti yuran dan sebagainya, tetapi kita datangkan dengan NDP, di mana NDP ini selalunya kita design program untuk pembangunan sahsiah mereka. Okey, kalau macam saya cakap tadi lah, kalau 5 tahun, kalau 6 bulan, 6 bulan. And then di mana NDP ni selalunya kita terapkan nilai-nilai yang bersesuaian untuk pelajar lebih berketerampilan dan lebih berkarisma, ataupun akan mempunyai leadership skill dan apa-apa kemahiran skill yang diperlukan pada zaman kini. Sebagai contoh, di edisi terbaru Tunas kami datangkan digital literasi program, iaitu program literasi digital, di mana dengan berlakunya keadaan pandemik sekarang kan, so kita tengok semua pelajar, tak kisahlah you belajar di sekolah rendah hingga ke universiti ataupun mungkin dah jadi working adult sekalipun, awak perlu ada satu kemahiran literasi digital. Macam mana nak menggunakan
komputer yang dengan sebaiknya, macam mana nak present online, macam mana bercakap online macam ni kan. So that's why kita datangkan NDP tu, kita akan sentiasa upgrade dan improvise dari tahun ke tahun. So that's why pada saya, siapa yang jadi sekolah Yayasan Peneraju ni dah sebenarnya sangat beruntung, bertuah. Maksudnya Yayasan Peneraju sentiasa pastikan anda mendapat yang terbaik untuk apabila nak belajar ataupun nak sambung kerja nanti, dapatkan skill yang terbaik lah, yang sentiasa dicari-cari oleh majikan di luar sana. So pada saya, sekolah Yayasan Peneraju perlu sentiasa berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan dia punya performance lah dari segi akademik dan juga well-being, tunjukkan credibility dan juga karisma yang baik sebagai seorang penerima faedah Yayasan Peneraju. Saya nak tambah lah sebenarnya Azri, nak cakap pasal beruntungnya penerima faedah Yayasan Peneraju ni. Masa saya first masuk Yayasan Peneraju, saya tengok apa yang kita tawarkan kepada penerima faedah, sebab saya pun salah seorang penerima faedah beasiswa kebangsaan. Saya rasa apa yang Yayasan Peneraju offer lebih dan lebih banyak, dan saya rasa macam wah, dulu pun saya tak menikmati such privilege. Dan betul cakap Azri, sebagai penerima kita memang kena sentiasa bersyukur, dan sebenarnya jangan takut untuk apply kita punya program. Everybody can apply. Semua orang boleh apply. Kita memang menggalakkan orang untuk apply. Especially kita punya professional program. Sekarang ni kan kita towards semua orang nak ada professional cert, dan kita offer banyak professional punya program yang kita yakin once you have that cert, you can sell more. Betul. Wow. Panjang lah perkongsian tu, baru sikit baru sikit, sebab kita ada lagi like 50 plus lagi orang yang boleh berkongsi apa yang sebenarnya terjadi di sebalik tabir dalam merealisasi aspirasi individu-individu luar sana. Okay, so last, apa message ataupun harapan Nisa dengan Azri pada kita punya para penerima faedah ataupun our potential beneficiaries kat luar sana? Okay, saya dulu lah. Okay, harapan saya tak banyak sebab of all hard work dan effort yang kami dah buat, kami hanya mengharapkan yang terbaik untuk penerima faedah kami. Satu, saya cuma mengharapkan penerima faedah kita sentiasa bersyukur dengan apa yang mereka terima. The privilege that you have, orang lain tak dapat. That spot that you take adalah spot yang you dah ambil, orang lain tak dapat spot tu. So first of all, you kena bersyukur, sentiasa bersyukur. Kedua, fokus on your study. Fokus dengan apa yang you, let's say you ambil program professional atau you ambil program tunas. Fokus belajar, fokus menghabiskan pengajian. Jangan risau tentang duit tak masuk, tak cukup apa. Itu semua kami, let us worry pasal tu. Sebab itu memang kerja kami. Dan satu lagi, sekiranya ada apa-apa masalah, kita pun memang ada kita punya partners, dan juga kita punya vendor lah untuk tu. Just reach out to us dan bagi tahu sekiranya ada apa-apa masalah lah. Kami memang terbuka lah untuk itu. Okey, sebagai daripada saya pula, harapan saya kepada semua scholars dan juga potential beneficiaries, sentiasa cari peluang yang terbaik untuk meningkatkan potensi diri kita lah sebenarnya. Betul macam Nisa kata tadi, kita perlu bersyukur, tetapi sebenarnya macam mana kita nak menzahirkan kesyukuran tu adalah dengan mencari sesuatu yang terbaik untuk diri kita dari semasa ke semasa. So siapa yang dah dapat tajaan Yayasan Peneraju dan siapa yang bakal menjadi kita punya penerima faedah, sentiasa mencari potensi dan juga peluang untuk improve yourself from day to day lah. So buat yang terbaik, insyaAllah benda-benda yang baik akan datang to yourself towards the end of the day. And then harapan saya juga melalui Yayasan Peneraju ni, kita sentiasa terbuka untuk menerima cadangan, feedback yang baik daripada cadangan yang membina daripada semua pihak, untuk kita sama-sama membantu untuk meningkatkan potensi dan juga kapasiti Bumi Putra secara amnya lah. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih banyak saudari Nisa dan Azri. Okey, yang jadi tetamu yang pertama lah untuk kita punya ini cerita saya ni. So next week, hari Jumaat ni kita akan ada our next tetamu, which is Bro Kama dan juga Sis Hafiza dari Program and Service Delivery Management. Dia akan berkongsi juga sedikit sebanyak mengenai sebagai warga Yayasan Peneraju di sebalik tabir apa yang kita dah buat selama ni. Okey,
Terima kasih banyak siapa yang dah menonton. InsyaAllah kita jumpa hari Jumaat ini untuk sesi seterusnya. Bye. Terima kasih.